A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Ustaz Abu Bakar, pengurusi majlis pada malam ini. Yang dihormati Tuan Imam, Ustaz Osman Muda, sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan pada malam ini untuk membicarakan suatu isu yang hebat diperkatakan, satu isu yang menjadi perhatian dunia, iaitu isu yang berlaku di Mesir. Dan kebetulan saya malam tadi bersama dengan pegawai-pegawai kanan Angkatan Tentera Malaysia membicarakan tentang isu ini, tentang isu Mesir ini bersama dengan mereka. Dan banyaklah orang kata perbincangan dua hala yang berlaku. Dan Alhamdulillah pada malam ini saya akan berkongsi perkara yang sama juga untuk kita mengenali sebenarnya apa isu yang berlaku di bumi Mesir, ya? Apa sebenarnya yang berlaku di bumi Mesir, dan kita kalau boleh jangan terikut ataupun hanya mengambil satu sumber daripada sebelah pihak saja, tetapi kita akan melihat isu ini dengan pelbagai sudut, dengan pelbagai dimensi. Barulah boleh kita menilai sesuatu iaitu sama ada di pihak yang benar ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, lambang ini memang lambang yang terkenal sekarang ini, dan ia merupakan tanda 4 Raba'ah, dalam bahasa Arabnya Arba'ah ataupun Raba'ah. Dan ini sebenarnya adalah sempena dengan Masjid Raba'ah yang dibakar semasa demonstrasi pada 14 Ogos baru-baru ini. Dan kebetulan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan juga Ustaz Osman berada di bumi Mesir ketika mana pergolakan itu berlaku. Kami berada di sana pada 10 Mei 2013 sampailah 2 Ogos 2013. Dan kami menyaksikan sendiri apa yang berlaku di bumi Mesir, dan kita nak kongsi apa yang berlaku di sana pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, presentation saya pada malam ini lebih fokus kepada mukadimah Mesir itu. Saya akan menjuruskan kepada kedudukan Mesir dari sudut sosio-ekonomi dan juga politiknya. Dan isu yang kedua saya nak tekankan tentang daripada revolusi ke kudeta ataupun rampaskan kuasa yang dilakukan oleh tentera Mesir, dan apa pengajaran dan juga tindakan yang boleh kita lakukan untuk membantu rakyat Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mukadimah tentang isu Mesir ini, isu yang saya nak tekankan ialah tentang kedudukan Mesir itu sendiri. Dari sudut geografinya, dari sudut ekonominya, dan juga dari sudut politiknya itu sendiri. Tuan-tuan, Mesir ini sebuah negara yang besar. 80 juta penduduk dia, dan ia mempunyai satu ataupun negara yang strategik dari sudut kedudukan di peta dunia. Dan semua maklum, Mesir terdapat bumi Sinai di sini, bumi Sinai yang bersebelahan dengan negara Israel ataupun semenanjung Gaza. Kerana krisis di Mesir, dia ada impak, memberi kesan kepada bumi Gaza. Dan kebetulan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berada di bumi Gaza pada bulan April 2012. Bulan April 2012, masa itu orang kata tengah peralihan kuasa daripada tentera kepada presiden yang baru yang dilantik, iaitu Presiden Morsi. Dan saya berada di Mesir pada tahun 1993 sampai tahun 1996, dan saya pergi 2 kali selepas itu pada tahun 2010 dan juga 2012, dan yang terbaru pada 2013. Apa yang berlaku di Mesir, kita boleh nilai tentang keadaan yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, bumi Mesir ini kedudukannya dari sudut strateginya kerana ada apa? Ada terusan Suez. Ya, terusan Suez, yang mana terusan Suez ini telah memberikan satu sumbangan ekonomi yang amat besar kepada bumi Mesir. Dan dia menghubungkan antara benua Eropah, Afrika dan juga Asia.
Maknanya kapal laut, kapal dagang yang nak membawa barang dagangannya, kalau nak shortcut ataupun nak mengurangkan jauh perjalanan, hendaklah melalui terusan Suez. Jadi ia merupakan sumber utama pendapatan ataupun ekonomi bumi Mesir. Kemudiannya dari sudut strateginya juga, ianya menghubungkan bumi Mesir antara Eropah, Asia dan juga Afrika, dan pada masa yang sama ianya bersebelahan dengan bumi Gaza ataupun bumi Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah pernah pergi ke Mesir, suatu tempat yang cantik, ada Bukit Tursina, dirakamkan di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan saya dengan Ustaz Osman pernah pergi dan pernah mendaki Bukit Tursina, melihat matahari terbit pada tahun ini. Dan di sana ada Sinai dan juga ada pantai Laut Merah. Orang kata kawasan bumi Mesir adalah kawasan yang cantik. Ya, kalau kita pernah pergi ke sana, kawasan-kawasannya amat menarik. Dan kalau pergi Mesir, tidak boleh tidak akan pergi ke piramid, makam Imam Syafi'i dan juga Qal'ah Ali ataupun Masjid Ali, yang mana masjid ini telah dibina di atas orang kata satu kubu yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam proses membebaskan bumi Palestin pada tahun 1187 Masihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu dari sudut geografi kedudukan bumi Mesir. Manakala dari sudut Islam pula, dirakamkan di dalam Al-Quran bahawa bumi Mesir ini terdapat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, juga terdapat kisah Musa, kisah Fir'aun, kisah Bani Israel, dan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di bumi Mesir tetapi membesar di bumi Palestin. Maknanya kedudukan bumi Mesir ini dirakamkan di dalam Al-Quran dan kisah-kisahnya amat banyak. Tidak silap saya kalau mungkin boleh betulkan, ada 5 ayat, ada 5 perkataan Mesir di dalam Al-Quran mengisahkan tentang kedudukan bumi Mesir. Dan ianya juga digelar sebagai bumi Ardul Kinanah ataupun bumi Anbiya. Kenapa Ardul Kinanah? Tuan-tuan, kerana di situ adalah satu kelompok rakyat Mesir ini dikenali sebagai tentera-tenteranya yang hebat. Rakyat Mesir ini terkenal dengan tentera-tenteranya yang hebat. Kinanah ini adalah ibaratkan sebagai busur panah, yang mana tentera Mesir memiliki kemahiran dari sudut itu. Dan juga Kinanah juga adalah bentuk, kalau di masjid mercu tandanya di menara dia tu yang bentuk macam tiang, itu dinamakan Kinanah. Jadi tuan-tuan, walaupun hadis yang saya bacakan ini hadis yang dhaif, tetapi boleh kita ambil kira sebagai menunjukkan tentang kedudukan rakyat Mesir. Iza fatahtum Misra fattakhizu min ahliha junudan fa innahum khairun junudul ard wa hum fi ribat ila yaumil qiyamah. Jika sekiranya kamu membuka Mesir, fattakhizu min ahliha junudan, hendaklah kamu ambil daripada rakyat orang-orang Mesir sebagai apa? Junudan, tentera. Kerana apa tuan-tuan? Fa innahum khairu junudul ard. Kerana orang Mesir kalau dilantik, dipimpin menjadi tentera, dia akan menjadi tentera yang terbaik di dunia. Wa fi ribat ila yaumil qiyamah, dan mereka ini akan menjadi pejuang ila yaumil qiyamah. Dan hakikatnya terbukti tuan-tuan. Terbukti tentera-tentera Mesir berjaya mempertahankan Masjid Al-Aqsa, berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa. Contohnya dalam perang salib, di mana tentera-tentera Salahuddin Al-Ayyubi kebanyakannya adalah datang daripada bumi Mesir. Dan kita faham, kita maklum, Salahuddin Al-Ayyubi telah menjadi pemerintah di bumi Mesir dan menukar mazhab Syiah di bumi Mesir kepada mazhab Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi orangnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, misi membebaskan Palestin yang pada masa itu dikuasai oleh tentera-tentera salib telah dimulakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi, pada 25 Rejab 583 Hijrah, berjaya mengembalikan semula Palestin, Masjid Al-Aqsa daripada cekaman tentera salib. Siapa dia? Salahuddin, dan dibantu oleh tentera-tenteranya daripada rakyat Mesir. Itu buktinya. Kemudian yang keduanya, Perang Ain Jalut. Tuan-tuan, Perang Ain Jalut ini berlaku pada bulan Ramadan. Dan peperangan ini berlaku antara Saifuddin
Al-Qutus, seorang Mesir, seorang tentera Mesir, panglima Mesir, yang mana dia berjaya mengekang kemarahan sebuah ketumbukan tentera Mongol yang diketuai oleh Hulagu Khan, yang mana tentera ini pada waktu itu mustahil dapat dikalahkan. Tentera Mongol pada zaman itu mustahil dapat dikalahkan, tetapi berjaya dikekang oleh Sultan Saifuddin Al-Qutus dalam perang Ain Jalut, berlaku pada bulan Ramadan. Siapa dia Saifuddin Al-Qutus? Seorang Mesir dan juga tentera-tenteranya daripada Mesir. Dan dari sudut sejarah moden juga, kita kena tahu bahawa berlakunya peperangan antara tentera Mesir dan juga tentera-tentera Israel. Tahun 1948, bila 15 Mei 1948 negara Israel ditubuhkan secara rasminya, tentera-tentera Mesir berusaha untuk nak membebaskan ataupun nak membantu rakyat Palestin. Tahun 1948 berlaku peperangan antara tentera Mesir dengan juga tentera Israel. Tuan-tuan ya, pada tahun 1948 ini tentera Mesir dibantu oleh rakyat Mesir, tetapi mereka kalah. Begitu juga tahun 1956 berlaku peperangan juga, dan tahun 1967 dalam sudut sejarahnya 6 buah negara Arab bergabung menyerang Israel, tetapi berjaya dikalahkan oleh tentera Israel, yang menyebabkan semenanjung Sinai ditawan oleh Israel, Bukit Golan di Syria berjaya ditawan oleh Israel pada tahun 1967. Tetapi pada tahun 1973 semenanjung Sinai dapat dikembalikan semula kepada Mesir, dan juga berlakunya peperangan di situ berlaku pada bulan Ramadan juga. Jadi tuan-tuan, ini kisahnya, bagaimana bukti bahawa tentera Mesir adalah tentera yang terbaik dari sudut sejarahnya, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, zaman Khilafah Uthmaniyah, dan akhirnya pada zaman moden yang berlaku peperangan antara Israel dan juga tentera-tentera Mesir. Tuan-tuan, saya dengan Ustaz Osman pernah berkesempatan pergi ke Kubu Barlif, ya. Kubu Barlif ini pada tahun 1973 semasa peperangan antara Israel dan juga Mesir, kubu ini diibaratkan mustahil dapat ditawan. Mustahil dapat ditawan. Pada masa itu Kubu Barlif ini adalah kubu yang paling hebat. Tetapi semasa berlakunya peperangan pada tahun 1973, Kubu Barlif ini berjaya ditawan oleh tentera Mesir, ya, berjaya ditawan oleh tentera Mesir. Dan saya semalam pun beritahu dengan pegawai kanan tentera, kata saya di antara muzium kubu-kubu yang kami pergi ni, Kubu Barlif ni, antaranya ialah peralatan tentera yang ditinggalkan oleh tentera-tentera Israel, saya cakap. Kemudian saya beritahu antaranya adalah kitab Talmud. Ini kitab Talmud, tuan-tuan ya. Kitab Talmud rupanya menjadi satu pegangan kepada tentera Israel mereka berperang, jika sekiranya mereka berperang. Jadi saya mengatakan kepada pegawai-pegawai tentera, kata kalau boleh seorang tentera mahir membaca Al-Quran, faham Al-Quran, insya-Allah dia akan faham apa perjuangan dia untuk memasuki angkatan tentera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini peralatan yang ada di Barlif, kubu kuat Israel pada serangan tahun 1973. Mesir, tuan-tuan, dia tidak boleh dipisahkan dengan satu gerakan, satu organisasi yang dikenali sebagai Ikhwanul Muslimin. Ya, satu gerakan, satu organisasi yang tidak boleh dipisahkan dengan negara Mesir, iaitu Ikhwanul Muslimin, yang diasaskan oleh Syahid Hasan Al-Banna hasil daripada kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada tahun 1924. Maka Ikhwan dia telah ditubuhkan pada bulan Mac 1928, yang mana asasnya adalah untuk memberi kebajikan kepada masyarakat. Dan ini ada kaitan dengan Mursi. Ikhwan dengan Mursi ada kaitannya, tuan-tuan. Dan jalan pembinaan yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin dalam membantu rakyat ataupun menyedarkan rakyat tentang Islam, yang pertama ialah membentuk peribadi Muslim terlebih dahulu. Bentuk peribadi Muslim, individu Muslim yang baik. Lahir daripada individu Muslim, lahirlah usrah muslimah, keluarga Muslim. Daripada keluarga Muslim yang baik ini lahirlah masyarakat Muslim, dan akhirnya dia akan memerdekakan negara Muslim daripada orang kata fahaman-fahaman yang tidak menepati kehendak Islam.
Selepas itu akan wujud negara Islam dan wujudnya kesatuan umat Islam, dan akhirnya Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi ustaziyatul fil alam. Ini manhaj ataupun metodologi yang digunakan oleh ikhwan muslimin dalam membentuk masyarakat, membentuk rakyat. Okey, tuan-tuan ya, itu dari sudut kedudukan bumi Mesir, dari sudut geografinya, dari sudut tenteranya dan sebagainya lagi. Yang keempat yang perlu kita faham ialah Mesir ini adalah sebuah negara tentera. Dia bukan macam Malaysia. Malaysia ada tentera tetapi bukannya negara tentera. Mesir ini adalah sebuah negara tentera. Apa buktinya? Belanjawan tahunan Mesir setahun untuk ketenteraan 5.85 bilion US, dan 1.3 bilionnya adalah datang daripada Amerika sendiri. Maknanya bantuan daripada Amerika untuk ketenteraan kepada tentera Mesir dari sudut latihan dan juga peralatan. Begitu juga tentera Mesir merupakan bilangannya tentera yang paling terkuat di benua Afrika dan 11 terkuat di dunia. Yang paling kuat di benua Afrika dan 11 terkuat di dunia. Dan kita kena faham, Morsi adalah presiden pertama yang bukan di kalangan tentera. Maknanya sebelum ini presiden Mesir semuanya di kalangan jeneral-jeneral tentera. Manakala tentera ini sudah pun mula berkuasa, menguasai Mesir, mencekam Mesir sejak revolusi tahun 1952. Apa dia revolusi tahun 1952, tuan-tuan ya? Revolusi ini digerakkan oleh Jamal Abdul Nasir, seorang jeneral tentera pada masa tersebut, dan mana pada masa itu dia telah melakukan revolusi kepada Raja Farouk yang memerintah Mesir pada masa itu. Dan pada masa ini Jamal Abdul Nasir telah meminta kepada ikhwan muslimin membantunya menggulingkan Raja Farouk, dan dibantu oleh ikhwan muslimin. Tetapi bila mereka berjaya menggulingkan Raja Farouk, mereka telah melakukan khianat kepada ikhwan muslimin dan akhirnya menangkap ramai di kalangan pemimpin-pemimpin ikhwan muslimin. Jadi tuan-tuan, asal mulanya majlis tentera ataupun tentera yang melakukan revolusi kepada Raja Farouk pada tahun 1952 berjanji akan menyerahkan pemilihan presiden kepada rakyat setelah 6 hari berlaku revolusi, tetapi rupa-rupanya 6 hari menjadi 60 tahun. Ya, 6 hari menjadi 60 tahun. Ini dari sudut sejarahnya ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pun pergi ke Istana Raja Farouk di Iskandariah. Tempatnya cantik tuan-tuan. Iskandariah ini satu pantai yang amat indah, yang mana kalau tuan-tuan ada duit, pergilah ke sana, tengok suasana yang ada di sana. Okey, ini adalah presiden-presiden sebelum Morsi. Bermula dengan Muhammad Najib, Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat dan juga Hosni Mubarak. Jadi semua empat presiden Mesir ini semuanya adalah daripada tentera. Ya, semuanya daripada tentera. Sebab mereka memegang tampuk kepimpinan di Mesir setelah berlakunya revolusi tahun 1952. Itu sebabnya dikenali sebagai Republik Arab Mesir. Okey. Itu dari sudut menyatakan bahawa di situ adalah Mesir sebuah negara tentera. Dari sudut ekonomi dan juga politik di bawah kritikal sebenarnya di bumi Mesir. Sebab apa tuan-tuan? Kemiskinan berleluasa di bumi Mesir. Tuan-tuan kalau pergi ke Hira, nampak kemiskinannya. Jelas. Kita kat sini kubur tak ada orang duduk ke atasnya, tapi di Kahira, di bumi Mesir, di atas kubur ada orang tinggal. Orang meminta sedekah ni ramai. Minta sedekah ni ramai. Kalau kita bagi RM1, maka berebut lagi orang akan datang minta duit lagi. Itu kedudukan bumi Mesir. Dan pernah satu ketika bila naik harga gandum, menyebabkan demonstrasi seluruh negara di bumi Mesir. Daripada harga 4 sen kepada 5 sen. Naik 5 sen je, demonstrasi seluruh negara. Sebab rakyatnya dalam keadaan yang begitu terhimpit, miskin. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, golongan kaya ada, golongan pertengahan ramai. Macam kita ni golongan pertengahan ramai. Golongan miskin pun ada tapi taklah ramai sangat. Tetapi di bumi Mesir, golongan kaya ramailah juga. Tapi golongan pertengahan tak ada, hanya sedikit, tetapi golongan yang miskin terlalu ramai. Golongan miskin terlalu ramai. Jadi dia punya bentuk dia memang Allah Rabbi, memang macam piramid sungguh lah kan. Orang kata terlalu ramai golongan yang miskin. Dan
penduduk Mesir, rakyat Mesir 15 juta daripada 80 juta penduduknya hidup di bawah 1 US dollar sehari pendapatan dia. 1 US. Tuan-tuan bayangkan ya. Dan harga barang begitu naik pada masa saya akan pergi ke sana. 1 juta penduduk Mesir hidup di dalam kawasan pembuangan sampah. 1 juta. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan buang sampah, contohlah letak dekat plastik hitam, letak kat luar, selalunya kita ada lori sampah yang akan ambil. Kat Kairah ada juga lori sampah yang akan ambil, tetapi sebelum lori sampah ambil, ada 2-3 orang lagi akan datang, dia belah sampah tersebut, dia ambil orang kata kotak lah, dia ambil plastik lah, dia ambil apa-apa yang ada kat sampah tu, menyebabkan bertabur sampah di sana. Dan orang kata kotor sikit bandar Kairah tu, di kawasan-kawasan tertentu dia agak kotor. Sekerana apa tuan-tuan? Rakyatnya dalam keadaan miskin, mereka nak makan. Ya, mereka nak makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, ini kedudukan bumi Mesir, rakyatnya. Dan tak boleh tidak kita kena akui bahawa semasa pemerintahan Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat dan juga Hosni Mubarak, hubungan mereka dengan Amerika dan juga Israel amat rapat sekali. Kan? Dan bila saya membentangkan perkara ini kepada pegawai-pegawai tentera, dan mereka mengakuilah. Sebab tuan-tuan, kalau kelengkapan perang di negara-negara Arab, di Timur Tengah, negara-negara Arab contoh macam Mesir, semuanya datang daripada Amerika Syarikat. Ya, semuanya datang daripada Amerika Syarikat. Dan tuan-tuan, hubungan ketenteraan yang rapat ini saling menyokong dalam dasar luar, dan mereka bersama menjaga kepentingan Israel. Itu sebabnya tuan-tuan, sebelum tahun 2011, sesiapa yang nak masuk ke bumi Gaza begitu payah sekali. Selepas tahun 2011, tahun 2012 saya pergi, hanya mengambil masa 6 jam di immigration untuk masuk. 6 jam nak masuk. Dekat immigration tau, bukannya kat dalam perjalanan. Dalam immigration tu nak masuk ke bumi Gaza, kena tunggu selama 6 jam. Tak apalah, okey, itu pun boleh masuk. Tapi sebelum tu 5 hari tunggu dekat sempadan Rafah untuk masuk ke bumi Gaza daripada Mesir. Ini yang berlaku. Jadi tuan-tuan, kerana apa mereka amat takut? Yang menyebabkan mungkin Israel akan tergugat dan sebagainya lagi. Jadi kita kefaham Amerika mempunyai hubungan rapat dengan Mesir, begitu juga dengan Israel, khususnya dalam perjanjian Camp David yang diwakili oleh Anwar Sadat, ya, Camp David. Yang mana perjanjian Camp David ini antara Mesir dan juga Israel dan juga Amerika. Walaupun negara Mesir merupakan negara yang subur, tetapi tidak dibenarkan menanam gandum 30% daripada keperluan rakyatnya. Mereka kena import daripada Amerika. Bayangkan tuan-tuan ya, 30% untuk keperluan rakyatnya. Bila keadaan begitu mencengkam tuan-tuan, keadaan yang begitu mencengkam rakyat Mesir, maka berlakulah satu revolusi bermula pada Januari 2011. Ini sejarah dia ya. Dah berlaku tahun 1952, tentera menguasai Mesir, dan akhirnya berlakulah orang kata macam-macam perkara kehidupan rakyat dalam keadaan susah dan sebagainya lagi. Akhirnya rakyat bangun, berlakulah satu revolusi yang berlaku pada Januari 2011. Hasil terkesan daripada revolusi yang berlaku di Tunisia. Masa tu Arab Spring berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, pada saat ini Januari 2011 ini menyaksikan semua kelompok masyarakat, tak kira daripada fahaman mana, berusaha untuk menjatuhkan rejim Hosni Mubarak yang memerintah pada masa tersebut. Ya, tak kira daripada Islamis ke, daripada liberal ke, daripada sekular ke, berkumpul di dataran Tahrir untuk menjatuhkan Hosni Mubarak. Dan revolusi Januari 2011 ini tuan-tuan, kerana mereka terlalu menyampah dengan tentera Mesir. Tapi tuan-tuan janganlah menyampah dengan Angkatan Tentera Malaysia. Jangan menyampah pula dengan saya ya. Saya pun tentera juga, janganlah menyampah dengan Angkatan Tentera ya. Sebab rakyat Mesir ni terlalu menyampah dengan Mesir, dengan tentera Mesir. Sebab apa tuan-tuan? Tentera Mesir ini satu institusi yang kukuh. Mereka berniaga, mereka mempunyai kilang, mereka mempunyai gedung-gedung perniagaan, mereka mempunyai chalet, mereka mempunyai hotel. Dan salah guna kuasa berlaku kepada tentera Mesir, dan mereka menjadi boneka kepada Amerika.
Dan satu perkara yang perlu kita faham di sini ialah tidak ada pembangunan sebagaimana kita di sini yang menyebabkan rakyat dalam keadaan miskin. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, hanya 2 tempat saja yang membangun. Hanya 2 tempat saja yang melihat kemajuannya, di Kairah dan juga di Iskandariyah. Tetapi di tempat-tempat lain keadaannya begitu teruk sekali. Ya, hanya 2 tempat saja di Mesir, Kairah dan juga Iskandariyah. Tapi bandar-bandar lain masyarakat dalam keadaan orang kata miskin, tak ada kerja dan sebagainya lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terkesan daripada Tunisia dia menular ke Mesir, akhirnya berlakulah revolusi Januari 2011 yang menyebabkan Hosni Mubarak telah digulingkan. Telah digulingkan dan dihadapkan di mahkamah, dan yang sekarang yang terbaru tuan-tuan muslim maklum, Hosni Mubarak dibebaskan semula. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Mesir adalah sebuah negara tentera dan dia tidak mudah menyerahkan kuasanya kepada rakyatnya. Ia adalah sebuah negara tentera dan dia tidak mudah untuk menyerahkan kuasa tersebut kepada rakyatnya. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan pada malam ini kongsi, Mesir ini adalah ibu kebangkitan Arab Spring. Sebab apa Mesir begitu penting? Yang pertama, yang saya nyatakan tadi, kedudukan geografinya yang strategik. Keduanya, penduduknya yang ramai, 80 juta orang tuan-tuan. Hebat tu, 80 juta orang mampu menggerakkan sebuah negara yang hebat pada masa akan datang. 80 juta orang, dan negara Mesir ia mempunyai sepadan dengan Libya, Sudan, Arab Saudi, Jordan dan juga Gaza, Palestin. Jadi tuan-tuan, kalaulah suatu masa nanti, contoh 4 tahun lagi Mursi menjadi presiden di Mesir, sudah tentu ia akan menggugat negara-negara di sekitarnya, khususnya Israel. Sebab apa tuan-tuan ya? Pada bulan akhir